Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Mana dia? قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita pergi kepada muka surat muka surat yang ketiga. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Muhammad, iaitu imam di Masjid Al-Ubudiyah Bukit Candan Perak. Qala, soal. Sin tu makna soal lah, soalan. Apa erti istihadah pada syarak? Pula panas. Allahu Akbar. Apa erti istihadah pada syarak? Jawabnya, erti istihadah itu ialah darah yang keluar pada yang lain daripada hari haid dan nifas. Iaitu darah yang keluar pada yang lain daripada hari haid dan nifas. Mudah ya? Maknanya nak faham istihadah itu perlu faham terlebih dahulu haid, perlu faham terlebih dahulu nifas. Haid itu apa dia? Haid itu darah yang keluar pada 24 jam dan ke atas dan tidak melebihi 15 hari 15 malam. Maka itu dia panggil sebagai haid. Kalau nifas pula ialah selepas beranak sekurang-kurang sesaat sehinggalah sebanyak-banyak 60 hari 60 malam. Kalaulah kurang daripada 24 jam nisbah haid, maka hukum dia istihadah kerana dia keluar pada waktu yang selain haid. Kalau keluar darah tersebut pada umur yang kurang daripada 9 tahun, contoh 8 tahun, 7 tahun, maka tu pun dihukumkan istihadah kerana dia keluar pada hari yang bukan haid. Kalau dia keluar itu pada lebih daripada
15 hari 15 malam, maka ada haid, ada istihadah. Yang perlu ada perincian yang tertentu. Yang kita tak masuk lagi perincian yang 7. Nisbah nifah pula, kalau dia keluar lebih daripada 60 hari 60 malam, maka dia tu juga ada haid, ada nifas, ada istihadah. Jadi istihadah ni darah yang keluar. Mana darah? Kalau tak ada darah, maka dia bukan istihadah. Istihadah bukan, nifas bukan, haid pun bukan. Kecuali pada masalah kalaulah dicelahi dengan darah haid yang bawah daripada 15 hari, maka hari yang tidak ada darah haid itu menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i dipanggil sebagai qaul al-laqti, qaul as-sahbi, hukum haid. Dia panggil haid pada hukum. Bukan haid pada hakikat, tapi haid pada hukum. Itulah istihadah. Seperti terkurang daripada sehari semalam. Mana contoh dia keluar darah pada 20 jam. Secara mutasil, maka semuanya istihadah bila didapati berhenti. Bila berhenti saja baru dia tahu kata itu bukan haid. Bila zahir nampak darah, maka wajib hukum haid kalau mencukupi syarat-syaratnya, iaitu dia sudah mencapai umur 9 tahun takriban ke atas dan dia sudah mengalami suci sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam bagi perempuan yang mu'tadah, perempuan yang beradat haid. Lepas tu keluar darah, zahirnya hukum haid, meskipun tidak cukup lagi 24 jam, maka zahirnya hukum haid. Lepas keluar, tiba-tiba berhenti. Lepas berhenti tu tengok mendapati kata tidak cukup lagi 24 jam, maka dia tahu ketika itu pada zahirnya hukumnya fasad, hukumnya istihadah. Lepas tu keluar semula dalam tempoh 15 hari 15 malam, maka zahirnya hukum haid. Dia tahulah kata yang dihukum fasad tadi haid juga. Lepas tu berhenti lagi. Berhenti, cek. Oh, belum cukup 24 jam lagi juga. Maka dia tahu kata darah yang keluar yang pertama, yang kedua, istihadah. Fasad, bukan haid. Kerana tidak mencukupi 24 jam. Lepas tu keluar darah lagi dalam tempoh 15 hari 15 malam. Maka zahirnya hukum haid. Samalah dia faham kata ketika itu, darah pertama yang keluar, darah yang kedua yang keluar, dan darah sekarang haid. Lepas tu berhenti dah cukup dah 24 jam. Ketika tu dia tahu kata darah pertama tadi, darah kedua tadi, darah ketiga ni, semua haid. Sekarang ni baru wajib mandi. Lepas berhenti, wajib hukum zahir suci. Kerana kaedah, al-aslu alla ya'udud dam. Alla ya'udad dam. Asalnya tidak kembali semula darah. Kerana ihtimal keluar darah semula dengan ihtimal suci lebih kuat, lebih berat berbanding dengan ihtimal keluar darah semula akan datang. Maka wajib kita hukum dia zahirnya suci sekarang. Tu Itulah perkara yang berlaku secara praktikal ketika mana perempuan mengalami darah haid. Ataupun melampaui daripada 15 hari dan malam, yakni 15 hari 15 malam. Lebih daripada 15 hari 15 malam, maka juga ada padanya dalam tempoh tersebut ada haid, ada istihadah. Yang mana kita tidak boleh hukum secara tahakkuman, secara rambang, iaitu 15 hari yang pertama haid, selebihnya istihadah. Itu tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada dalam mazhab Syafi'i, tidak ada dalam mazhab Hanbali, tidak ada dalam mazhab Hanafi, tidak ada dalam mazhab Maliki kecuali masalah yang terpencil. Jadi tidak boleh secara tahakkuman. Kalau kita Arab dia panggil tahakkum, bermudah-mudah, ataupun dia panggil menghukumi sesuatu secara rambang. 15 hari pertama haid, selebihnya istihadah. Itu salah. Itu apa dia? Itu salah. Maka tak betul lah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Daripada mana tadi? Dan malam. Atau melampaui daripada 60 hari dan malam. Hak ni nisbah nifas. Tadi tu nisbah haid. Hak ni nifah. Kenapa dia tidak ada sekurang-kurang nifas?
kurang daripada sekurang-kurang nifas. Sebab sekurang-kurang nifas 1 saat. Mana boleh kurang pada 1 saat lagi. Tak ada dah yang lebih, yang boleh kurang daripada sekurang-kurang nifas. Tak ada dah. Maka tak dibahas lah kalau kurang daripada sekurang-kurang nifas tu lagu mana. Maka dia pergi kepada sebanyak-banyak nifas. Keluar lebih daripada 60 hari. Contoh 70 hari, 80 hari, 65 hari. Maka pada tempoh 65 hari itu ada hukum haid, ada hukum nifas, ada hukum istihadah. Yang mana kita tidak bahas lagi. Tak tahulah kita ni bahas ke tak. Nifas punya istihadah, wallahu alam. Tu Kita ihatah tu kita bahas dah kot. Tak ingat lah kita. So tak ada. Kita ihatah pun tak ada. Kita ihatah tak ada. Izalatul ihtibas pun ada. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Habis. Itulah istihadah. 3 saja. Sebenarnya bukan 3. Sebenarnya ada satu lagi. Apa dia? Iaitu darah talaq. Darah talaq. Darah talaq laisa min damil nifasi wala al-haidhi. Darah sakit beranak bukan sebahagian daripada darah nifas dan bukan sebahagian daripada darah haid. Darah talaq, darah sakit beranak, tidak hukum haid, tidak hukum nifas pada asal, bahkan dia itu istihadah kecuali dengan 2 syarat. Kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, darah talaq itu boleh jadi haid apabila dia bersambung dengan darah sebelum daripada beranak. Bersambung. Contohnya 2 hari sebelum beranak keluar darah. Maka hukum dia haid. Mengikut pandangan mu'tamad madhab syafi'i, orang perempuan yang mengandung boleh datang haid. Maka dihukumkan 2 hari sebelum mengandung, sebelum beranak tu sebagai haid. Dan berterusan darah tu 2 hari sehinggalah dia beranak. Kemudian keluar darah talaq. Darah sakit beranak. Darah sakit beranak tu haid. Darah sakit beranak tu haid. Okay, syarat pertama sambung. Syarat kedua, mestilah cukup sebelum beranak tu keluar darah 24 jam. Menurut pandangan Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi. Maknanya 2 hari tadi kita buat contoh, kira lebih daripada 24 jam lah. Lebih daripada 24 jam sebelum daripada beranak keluar darah dan bersambung dengan darah talaq. Darah talaq itu haid. Adapun menurut Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullahu ta'ala kata tidak syarat sebelum daripada beranak itu kena cukup 24 jam. Bahkan zahirnya dia masih haid kalau bersemata-mata bersambung dengan darah sebelum beranak. Maka tinggal kira waktu je lah selama mana keluar darah tu. Kalau tak cukup 24 jam, kira semua fasad belaka lah. Macam biasalah, kaedah biasa. Tu kata Syekh Ali Shubran Malisi. Kalau Syekh Ibnu Qasim lebih terkenal lah pendapat ni. Iaitu sebelum beranak perlu cukup 24 jam keluar darah. Dan dia tu bersambung. Kalau tak bersambung, darah talaq tidak jadi haid. Contohnya, 3 hari sebelum beranak keluar darah 24 jam. Lepas tu selang 2 hari, keluar pula beranak anak. Keluar darah talaq, darah itu bukan darah haid. Darah tu darah istihadah. Kerana tak cukup syarat, iaitu bersambung dengan darah sebelum beranak. Dia ada putus 2 hari. Ataupun putus sehari. Tak kisahlah putus berapa. Asalkan putus, maka darah yang keluar ketika sakit beranak, darah talaq. Itu bukannya nifas, bukannya haid. Jadi dia hukum apa dia? Istihadah lah. Hukum dia adalah istihadah. Habis. Selesai. Sin. Soalan, apakah dinamakan darah yang keluar berserta dengan anak? Ni kata tadi dah ni. Darah tolak ni. Atau dahulu daripada keluar anak. Dahulu pada keluar anak, maknanya apa dia? Ketika dia mengandung, keluar darah. Apakah namanya? Ketika dia beranak, keluar darah. Apakah hukum dia? Apakah nama dia? Maka dia kata, kerana boleh. Bukan, Jim. Jim tu jawab. Dinamakan darah fasad. Gitu. Bila tu? Tak habis lagi. Jika tiada berhubung dengan haid yang dahulunya. Hak ni terkena kepada darah sakit beranak. Darah talak tu lah, darah berserta anak. Darah berserta anak tu darah sakit beranak.
Darah sakit beranak ataupun darah berserta anak dia panggil darah talaq. Jadi dia kata darah tu darah fasad bila? Jika tiada berhubung dengan haid. Yang jika tiada berhubung darah sakit beranak atau darah berserta anak dengan haid yang dahulunya. Haid yang dahulu daripada beranak. Apa dia tu? Iaitu kalau Syekh Ibn Qasim sebelum beranak tu sekurang-kurang sudah mengalami 24 jam haid dan bersambung sampailah beranak. Kalau Syekh Ali Syuburan Malisi tidak syarat 24 jam, bahkan kalau 12 jam sebelum keluar beranak pun sudah dikatakan haid, asalkan syarat bersambung dengan darah talaq, dengan darah sakit beranak. Maka zahirnya pada hukumnya darah talaq itu haid, tiba-tiba berhenti lepas habis beranak tu tak cukup 24 jam, maka nyata semua tu fasad. Semua tu darah fasad. Jadi kitab kita ni tidak kata secara detail lagi lah. Dia kata umum saja. Mesti bersambung dengan haid sebelumnya. Dah haid sebelumnya, qadar berapa? Qadar, kalau Syekh Ibn Qasim, sekurang-kurang 24 jam. Kalau Syekh Ali Syuburan Malisi, tak syarat 24 jam. Tapi dua-dua Syekh ni, ittifaq sepakat kata mesti bersambung. Kerana boleh ditasawurkan, boleh digambarkan perempuan yang bunting itu, haid ia perempuan yang bunting itu atas pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Cumanya dia kata tadi dalam soalan tu, apakah dinamakan darah yang keluar berserta dengan anak? Tu darah talaq. Atau dahulu, yakni sebelum daripada beranak. Hak tu dia tak jawab pula, seolah-olah macam tak jawab je. Oh, dia jawab kat ta'liq tu. Dia jawab kat ta'liq tu. Jadi dia kata, dia cerita bab darah talaq dulu. Dia kata darah talaq itu hukum dia adalah fasad jika tidak berhubung dengan haid yang dahulu. Yang dahulu yakni sebelum beranak. Sebab apa? Sebab boleh ihtimal dan boleh dihukumkan darah yang keluar ketika mengandung itu adalah haid menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, menurut pandangan mazhab Maliki. Lain pada mazhab tu kata istihadah. Jadi kalau kita berpegang, perempuan yang berpegang kata istihadah, wajib semayang, wajib puasa. Kena sumbat kapah dan sebagainya. Tu jangan lupa lah kata istihadah kan, pergi semayang lah. Kalau tak, haid lah. Haid tak payah semayang. Batal puasa. Sebab apa dia kata? Jadi kalau dia pegang atas pandangan istihadah, maka tidak adalah istilah darah talaq itu haid. Tak ada. Sebab syarat darah talaq itu dihukumkan haid, mesti bersambung dengan darah sebelum beranak dan mestilah dia itu cukup 24 jam kata Syekh Ibn Qasim dan tak syarat 24 jam, bahkan bersambung saja sudah memadai untuk mengatakan darah talaq itu juga hukum haid seperti mana sebelum mengandung, sebelum beranak dia keluar darah, hukumnya haid. Lepas tu nombor ta'in nombor 1 yang terlebih zahirnya bahwasanya darah perempuan yang hamil itu haid, noktah. Yang terlebih zahir ni terjemah pada pandangan al-har. Pandangan al-har. Pandangan al-har lah. Mana apa dia? Mana pandangan yang muqabil al-har mengatakan istihadah. Itu juga pandangan mazhab Syafi'i sebahagian ulama, tapi bukan pandangan yang mu'tamad. Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, hukum dia adalah haid. Hukum dia adalah haid. Habis ya? Senang. Kalau buat daurah ni kat orang ni boleh lah ni. Kitab ni kalau habis ni. Kena baca Risalatul Mahid dulu. Baru kitab ni jalan. Kemudian kata musannif, bermula sebab keluar darah daripada perempuan yang hamil itu. Ni dia nukil daripada Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ini pun disebut dalam kitab Al-Ihatah Syekh Nuruddin tu, dia nukil pada Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ni perbahasan berkaitan kenapa perempuan boleh keluar darah ketika haid, sedangkan ghalib perempuannya bila mengandung tak keluar darah. Tiba-tiba keluar darah. Maka dia kata, berkata ulama, bermula sebab keluar darah daripada perempuan yang hamil itu, perempuan yang mengandung itu, iaitu sebab tu dhaif budak. Anak dalam kandungan tu dhaif. Tak sihat manalah. Gitu.
Tak sihat mana nisbah ni? Nisbah budak tu. Kerana budak itu, budak dalam perut tu lah. Makan ia budak akan darah haid. Jadi darah haid, dia menjadi makanan kepada bayi janin. Janin tu dalam perut. Sebab tu dia tak keluar darah pada ghalibnya. Tiba-tiba keluar darah. Bila keluar darah, maknanya ada masalah pada anak sikit. Ada masalah pada anak sikit. Sebab dia tak seolah-olah macam tak makan darah haid tu di dalam perut tu. Maka keluarlah darah haid. Okey, sebab ulama lain kata tidak berlakunya. Okey, pertama sebab kita mazhab Syafi'i kata orang perempuan yang mengandung itu hukumnya haid kalau keluar darah. Ialah kerana berdasarkan Allah Ta'ala sebut yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa adha. Secara mutlak tanpa ada qaid, Allah Ta'ala tidak qaidkan mana-mana mengandung ke apa ke, secara mutlak haid berlaku. Maka mazhab Syafi'i faham Quran tu kata secara mutlak. Pandangan yang mengatakan dia tu istihadah kerana bahawasanya bila seorang tu ada janin, ada anak dalam perut, maka dia akan menyumbatkan saluran haid. Maka sebab tu tidak akan keluar darah haid. Itu pandangan wajah ataupun alasan yang pandangan yang mengatakan istihadah. Jadi pandangan yang pertama mu'tamad tu dia rak lah kata Allah Ta'ala tak sebut pun dalam nas secara qaid. Kata kalau mengandung tak keluar haid. Kalau yang selain mengandung keluar haid. Tak ada. Bahkan secara mutlak sebut bila kata haid saja qul huwa adha. Itu adalah kotor. Kerana maka apabila dhaif budak itu, bila budak dalam janin tu dhaif, niscaya melimpah darah itu. Melimpah ni keluarlah. Keluar darah tu, keluar darah meleleh. Jadi kita pun zahirnya hukum haid lah. Dan nisbah yang pada waktu yang sama nak cek hospital, gilah hospital. Ada masalah apa ke? Dan keluar ia darah tadi. Keluarlah nokta. Kemudian dhaif budak itu tiada ada ghalibnya. Ghalib budak tu dhaif melainkan pada yang genap daripada bulannya bulan budak itu. Kita beranak ganjil, iaitu 9 bulan. 9 bulan. Kalau dia beranak pada waktu genap, bulan yang genap, maka budak tu ada sikit masalah kesihatan. Ada sikit masalah kesihatan. Ini dah sudah hikmah lah. Betul ke tak tu, pergi cek sendirilah. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Kerana ni hikmah di sebalik kenapa berlaku begini. Itu saja. Selebihnya serah pada budak perubatan lah. Kita tak erti perubatan ni. Jadi dia kata, maka apabila dhaif budak itu, bila budak tu lemah, niscaya, mana tadi? Kemudian dhaif budak itu, tiada ada ghalibnya, ghalib budak tu, melainkan pada yang genap daripada bulannya. Genap ni 246 tu lah. 2468. Kerana budak itu kuat ia budak pada yang gasal. Yang gasal ni ganjil, iaitu bulan ganjil. 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9. Ghalibnya orang beranak 9 bulan. 9 bulan beranak. Dari kerana yang demikian itu, macam ayat apa? Ayat tesi tu. Oleh demikian itu, gitu Lepas tu dia kata dari kerana yang demikian itu, dari kerana demikian itu, demikian kata kalau dah budak ni lemah, dia akan lahir pada waktu genap. Kalau budak tu kuat, sihat, maka dia lahir pada waktu gasal, ganjil. Bila beranak pada bulan 7, hidup ia budak tu. Beranak pada bulan 7, hidup ia. Hidup ia budak tu. Sebab apa? Ganjil. Mana? Sihat lah, elok tu. Cuma tak ghalib lah. Biasa ghalib, orang mengandung 9 bulan. Sekurang-kurang mengandung 6 bulan. Sebanyak-banyak mengandung 4 tahun. Tak pernah lagi lah kita tengok kat Malaysia ni 4 tahun orang mengandung. Biasa 9 je ataupun kurang. Dan bila tu bukan bebal. Bebal habis Dan bila beranak pada bulan 8, tiada hidup ia budak tu. Sama ada tiada hidup ni makna mati awal ataupun ada masalah.
Ni boleh buat tajribah sendirilah. Kok-koklah ada saudara mara yang bayi mati kecil ya, boleh tengoklah dia lahir bila, berapa hari bulan, tak tahu kan. Try tengok. Ni tajribah je lah. Apa dia panggil hikmah. Boleh jadi ya, boleh jadi tak. Kerana semua ni kuasa Allah Ta'ala, balik pada kuasa Allah Ta'ala belakang. Cuma ni panggil dari sudut zahir kita, ulama tengok gini lah. Itu. Ni tak tahu, tak apa ni. Nak kata di sebalik hikmah kenapa hukum haid, kenapa boleh keluar darah haid ketika ngandung. Tu ya. Tiada hidup ia sama ada mati ataupun sakit, dah masalah. Boleh cek sendiri. Boleh tahkikkan sendirilah pengalaman orang yang begini. Wallahu a'lam. Selesai. Sin soalan. Darah yang keluar kemudian daripada tercerai budak. Dan tinggal apa tu? Tinggal uri budak di dalamnya, di dalam perut lah. Maka darah itu apa namanya? Nama darah. Allah senangnya. Darah yang keluar selepas tercerai budak. Tercerai budak maksud apa dia? Kosong rahim. Mana tangan dah keluar, kepala dah keluar, kaki keluar, perut keluar, habislah kosong. Tinggal uri je. Ni dia panggil ibarat yang nafis. Sebab apa kita kata ibarat yang nafis? Mahal. Sebab kitab Sabila tak sebut. Kitab Buriyah tak sebut. Kalau ni sebuah kitab Yawi lah. Kitab apa lagi? Luqtatul Ajlan pun tak sebut rasanya. Kitab-kitab Yawi dalam bab haid nifas tak sebut. Hatta kitab-kitab Arab seperti Izalatul Tibas akan datang pun Allah Alam tak sebut. Ingat. Biasa kitab Arab yang sebut apa dia? Orang rujuk bab uri ni iaitu Bughyatul Mustarsyidin. Tu memang confirm ada lah. Kalau benda pelik-pelik ni ada kat dia saja. Tapi kitab ni tiba-tiba kitab Yawi ada bahas kalau tinggal uri. Anak tu hilang dah. Anak tu keluar dah. Tinggal uri saja. Kalau darah keluar tu darah apa? Ada dalam kitab ni. Kecil-kecil cili padi lah. Timbul soalan. Soalan ni pun mungkin menjadi persoalan yang tidak terjawab. Sampai tak tahulah bila. Fihi nazar saja. Soalan apa dia? Soalan kalau dia kata tercerai budak mana kosong rahim. Okey, tercerai budak mana kosong rahim. Okey, kosong rahim ni syarat keluar tak daripada farah? Bukan maksud bedah tu. Bedah tu ialah bedah tu dikira nifas juga lepas pada keluar tu. Kalau kita bedah biasa tu dalam kitab Ihatah kita ada bahas dah. Syekh Nuruddin sebut secara jelas pembedahan. Pembedahan jelaslah lepas bedah tu keluar darah tu darah nifas. Mana keluarlah dia panggil tercerai budak tu daripada perut perempuan tu. Okay, itu secara zahir lah. Keluar kut perut ataupun kut farah. Ya, andai kata perempuan ni mengandung, tiba-tiba hilang. Anak tu hilang diculik jin. Darah yang keluar lepas tu nifas ke apa? Dia mengandung 9 bulan, 8 bulan. Tengok doktor tengok hilang kandungan. Hilang. Malam tengok ada lagi anak ni hilang. Keluar pun tak lagi. Keluar zahir tak lagi. Operation tak lagi. Hilang gitu je. Lagu mana? Tu tak terjawab lagi lah kita. Tak terjawab lagi lah kita ni. Kita apa sebut ukut lah ada sebut. Hilang tu tak kisah hilang secara mutlak atau lagu mana. Kosong rahim tu. Kalau kata kosong rahim tu secara mutlak. Sama ada hilang ataupun keluar. Jelas lah tu. Hilang tu. Tak mikir lagu mana hilang. Mana? Nifas lah. Tapi timbul soalan begitu walaupun tak pernah berlaku lagi. Timbul soalan lah. Jim, jawapan. Darah itu nifas namanya. Nama darah. Nifas lah. Kosong rahim. Ni mazhab Syafi'i. Dalam kitab Ihatah kita dah bahas habis 4 mazhab. Syekh Nuruddin buat mari 4 mazhab. Jadi kalau darah yang keluar sebelum beranak, tak panggil nifas. Darah yang keluar ketika beranak, tak panggil nifas. Nifas ni setelah beranak habis. Jadi kalau dia ada kembar 100 anak dalam perut,
Kalau baru keluar anak pertama, anak kedua, lepas tu keluar darah, itu bukan darah nifas sebab belum kosong rahim. Itu darah haid. Darah yang keluar di celah-celah beranak kembar tu dia panggil haid. Darah apa? Lepas beranak anak pertama, anak kedua dalam perut lagi. Lagi seminggu baru keluar kata dia. Maka darah keluar lepas pada tu darah haid kalau cukup syarat. Macam biasa. Syarat nak kata antara darah dua anak kembar itu ialah darah haid ialah mestilah tidak lebih daripada sekurang-kurang mengandung, iaitu 6 bulan. Janganlah anak pertama dengan anak kedua tu selang 6 bulan. Kalau senang 6 bulan dan ke atas, maka darah yang keluar selepas anak pertama tu darah nifas. Kerana sekurang-kurang mengandung 6 bulan, dikira 2 kali mengandung. Dikira sebagai 2 kali mengandung. Tu darah antara dua anak kembar. Syarat dia mestilah tidak lebih, celah-celah tu, celah anak pertama dengan anak kedua tu tidak lebih daripada 6 bulan. Kalau 4 bulan, maka masih lagi haid. 5 bulan, masih lagi haid. 6 bulan ke atas, maka kita tahu kata darah tersebut darah nifas. Bukan darah haid. Jadi maknanya apa? Maknanya zahir hukum haid lah dulu. Zahir hukum haid lah. Zahir hukum haid kalau tak ada kepastian. Sebab asal hukumnya darah keluar celah-celah anak tu haid. Ini hukum haid lah. Ataupun doktor dah sekarang senang lah. Doktor mengesahkan dah. Oh ni seminggu lagi keluar lagi. Bahkan sekarang ni orang nak lahir pun doktor boleh tahu dah tarikh bila. Bukan macam orang dulu. Orang dulu tiba-tiba sikit beranak. Tapi tak tentu juga. Kadang-kadang doktor estimate, doktor dia memprediksikan beranak tahun 10 hari bulan Januari contohnya. Tiba-tiba 8 Januari dah ada masalah dah perut. Kena pergi hospital pula. Boleh jadi lebih, boleh jadi kurang daripada jangkaan waktu tarikh yang keluar. Tapi kebanyakan ghalibnya tepatlah masa tu. Sekarang dah tak ada masalah dah. Boleh cek doktor dah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah sin soalan. Apakah warna darah haid itu? Jadi maknanya sebelum tak habis lagi. Maknanya tadi kalau tinggal uri dalam perut, tapi keluar anak dah, darah tu keluar. Darah tu darah nifas. Walaupun ada uri lagi. Uri itu bukan anak dah. Uri itu bukan sebahagian daripada anak. Anak tu dah keluar habis dah. Habis. Apakah warna darah haid itu? Jawab, warnanya warna haid itu yang asli hitam. Yang asli hitam. Mana tadi? Ni. Warnanya yang asli. Yang asli mana yang asal. Bukan ada asli, ada rompak kau cerita rompak, bukan. Yang asal. Darah yang asli makna darah asal. Asal darah haid itu ialah hitam. Lagi bersangatan merah. Bersangatan merah ni mana merah kehitaman. Merah tu gelap sangat sampai ke hitam. Dan mengetik-ngetik panas. Kepanasan sikit. Ni orang lelaki nganga sajalah. Tak tahulah panas guana tu. Kita pun nganga sajalah. Dah dia kata mengetik-ngetik panas, mengetik-ngetik. Kita itu lah. Nak kata apa dah. Tu asal. Sebab apa? Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut inilah asal darah haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut darah haid hitam aswad yu'raf. Kita baca dah ihatah. Al aswad yu'raf. Aswad yang dikenali iaitu aswad itu hitam yang pekat, yang panah, yang kepanasan. Jadi salafiyah, puak-puak salafiyah Indo dia ambil hadis tu, dia pun kata kan, dia kata, kalau darah hitam tuan-tuan, darah tu haid, bila bertukar merah, itu istihadah. Kepala otak dia. Tu tak ada dalam mazhab mana-mana. Tak kisahlah, bawah 15 hari ke, atas 15 hari ke, asalkan dia bertukar saja darah, maka darah tersebut istihadah. Kalau selain daripada hitam. Senangnya salafi kita ni. Dah lah salafi. Jawapan pun gitu juga. Jadi salah lah. Tak kena dengan mana-mana kaedah mazhab. Jadi kalau dalam bawah lagi 15 hari, 15 malam, maka keluarlah darah apapun dalam 5 darah yang kita dalam mazhab Syafi'i itu,
Hukum dia haid semua. Tak kisahlah bau busuk ke pekat ke apa ke. Hak tu nak guna masa ketika keluar lebih 15 hari, 15 malam sahaja. Kena catik lah juga. Catik tu tak wajib, tapi catik tu menyelamatkan daripada jadi masalah di kemudian hari. Berapakah warna darah haid itu? Tadi warna darah haid saja. Ini darah haid yang asli. Ini darah haid secara umum. Berapa? Jawabnya bermula warnanya warna haid 5. Pertama, hitam bersangatan merah. Bersangatan merah tu mana merah yang sangat merah sehingga ke arah hitam. Kedua, merah. Ini tertib. Ketiga, perang ataupun coklat. Keempatnya, kuning. Kelimanya, keruh. Tu tertib dia. Jangan terbalik pula. Terbalik habis. Dalam bab warna ni, hitam tidak dipanggil hitam, melainkan, bukan. Darah tersebut kalau nak hukum hitam pun kena mengaji juga ni. Contoh dalam tumpukan darah tu. Dalam tumpukan darah tu, warna merah. Sikit je hitam, maka hukum dia hitam. Hukum dia adalah hitam. Darah setopok. Ada kuning, ada merah, ada hitam. Hitam. Jadi kalau soalan mari, perempuan tanya, dia kata, pukul 2 petang, saya mari darah, merah, campur kuning, campur hitam. Hak ni, nak kata belajar, tak belajar lagi ni. Kita tanya dia, merah campur kuning, campur hitam ni keluar beza-beza dalam setiap masa. Ke lagu mana? Dia kata, tak lah. 2 hari tu keluar gitu. Makna dia tak belajar mana lagi lah. Darah tak erti lagi ni. Bila kata hitam, campur merah, campur kuning tadi, darahnya warna hitam. Sebab ada hitam. Tu cara tengok darah. Cara tengok darah pun kena mengaji juga. Bukan silap tanya orang, habis jadi kalau orang yang belajar, tak payah sebut begitu. Sebut hitam terus. Saya keluar darah hitam 2 hari daripada pukul 2 sampai pukul 4. Contoh. 1 hari bulan Muharram sampai 3 hari bulan Muharram. Contoh. Kan jelas gitu. Ini merah campur kuning, campur hitam. Dia gini, tips dia. Kalau kita bagi soalan tu, kalau orang nak jawab tu ditanya lagi, mana ada masalah dalam soalan. Itu saja tip dia. Kalau dia tanya soalan, dia tu boleh jawab selalu dah. Tak payah tanya apa-apa dah. Mana soalan tu dah lengkap lah. Tak payah tanya apa dah. Tapi kalau dia tanya soalan tu orang yang nak jawab tu dia tanya balik. Mana soalan tu ada masalah dan orang yang bertanya tu tak belajar mana lah. Ataupun orang yang bertanya tu belajar tapi tak faham. Tak faham lagi kaedah dalam bab haid ni. Jadi jaga-jaga nak tanya bab haid ni orang ambil taswir. Kata, kawan ni tak belajar lagi cara soalan gini ni. Cara soalan dah belajar lain. Cara soalan orang tak belajar lain. Jadi jangan main tanya saja. Kena cek betul-betul cara tanya tu lagu mana. Kalau tidak kantoi Tidak kantoi. Tak mengaji lagi orangnya. Apa tanya gini. Kita senang ya. Kita sekarang ni sibuk. Ada kala tak jawab tu. Kalau tengok soalan macam tu, memang kita sin je lah. Kita tak jawab dah. Sin ni ada macam-macam makna. Sama ada sibuk, ataupun malas lagi, ataupun maktabah syamilah ada masalah, ataupun malas jawab. Tengok soalan tu kena tanya balik, malas aku. Kebanyakannya baik lah. Malas tanya. Tambah pula kalau kita jawab lengkap dah, dia tanya balik benda yang kita dah tulis. Tu lagi jahanam. Memang mampu pergi baca tengok. Tulis yang panjang lah, ambil sejam 2 nak tulis tu. Dia tanya balik benda yang kita tulis tu. Apa cerita hang ni baca ke tak? Bila tanya itu. Aduh. Stres tengok orang punya soalan. Kemudian, ini darah tu macam tu. Jadi kalau topok darah tu ada keruh, ada kuning, ada merah, maka hukum dia merah. Dalam topok tu ada keruh, ada kuning, ada perang, ada merah, ada hitam. Hukum dia hitam. Macam tu lah. Tu dalam kitab Tuhfah sebut. Kemudian, selesai. Tu bab darah.
Jadi bab darah dalam bab tempoh 15 hari 15 malam, kalau keluar darah dalam tempoh 15 hari 15 malam, maka hukumnya haid semua. Tak kisahlah keluar apa-apa sifat sekalipun. Ada orang mengajar. Ha. Ada orang mengajar. Orang mengajar ni orang yang belajar juga. Bukan orang belajar ni orang yang mengajar ni orang yang bodoh dah. Orang yang belajar juga. Belajar juga. Orang yang berdobik juga. Dia kata apa? Dia ada pernah tanya orang soalan. Ada orang pernah tanya soalan. Dalam 15 hari malam tu, dia semua mari 7 hari merah. Tiba-tiba keluar kuku. Pada tempoh 15 hari malam. Lepas tu dia kata, apa dia jawab? 7 hari yang biasa duk mari merah-merah tu haid. Yang coklat tu istihadah. Salah tu. Salah. Buka kitab Kanzur Raghibin, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Minhajul Talibin, Umdatul Muhtaj, Ujalatul Muhtaj, An-Najmul Wahhaj, Bisyarhi Minhaj. Semua kata haid belaka. Mazhab mana yang kata tak ada haid ni? Tiba-tiba istihadah. Dia siap kata lagi ta'mim, sama ada dia mu'tadah atau mumayyizah. Sama ada warna dia itu khilaf dengan adat sebelumnya ataupun sama. Sama ada dia itu bermacam-macam warna, merah, hitam, kuning, apa semua tu. Semua haid. Semuanya adalah haid. Lepas tu waktu mengaji ni, bila dobek ni, dia kena sampai satu tahap, boleh cek sendirilah kitab. Kalau tak, musnah. Walaupun mengaji pondok. Mengaji pondok ke, universiti ke, bongkok ke, mondok ke, apa ke. Kalau dia tidak boleh lagi mustaqil, orang yang boleh berdiri sendiri baca kitab, untuk cek rujukan sendiri, maka bahaya kalau mengajar. Walaupun kitab jawi. Lepas tu ada setengah lah institusi tu. Kita pergi mengajar tu, dia kata apa? Suruh baca Faridah Paraid. Kat budak tu lah. Lepas tu kita kata, apa macam Faridah ni? Kata, supaya budak ni dia esok-esok keluar ni. Boleh mengajar Faridah. Jawapan tu silap. Jawapan ataupun kenyataan tu silap. Adakah kalau dia mengaji Faridah, dobek pada awal sampai habis, dia boleh mengajar orang Faridah? Belum tentu. Dia tidak boleh mengajar Faridah kalau hanya bergantung pada dobek saja. Dia akan silap kalau Tok Guru silap. Tok Guru silap sebut, dia pun tulis. Habis. Dengan dia silap. Lepas tu dia dakwa, saya ngaji dengan Tok Guru. Habis. Selesai masalah. Dia tak boleh untuk mengajar kecuali dia boleh cek balik dobek itu betul ke tak. Tok Guru dia bagi dobek ni betul ke tak ni statement ni. Kena cek lah. Kalau tak betul, kena kata tak betul. Jangan kata, dia mesti ada kitab-kitab lain. Tak, kalau kita cari tak ada, tak betul lah. Kalau kita cari, bercanggah dengan apa yang dia kata. Tak betul tu. Kita kena baiki lah. Kalau betul, alhamdulillah betul. Yang betul lah dalam kitab ni sebut ni. Ataupun dia sebut benda lain, kitab sebut benda lain, tapi kitab sebut ada khilaf. Yang mana khilaf tu kenal dengan apa yang dia dobik tu. Mana sini ada khilaf, tu tak sebut. Kita sebut lah, khilaf. Itu. Tu cara orang belajar. Sama ada universiti ke, pondok ke, begitulah. Kalau tak boleh sampai tahap tu lagi, maknanya tak boleh mengajar lagi. Tu ya. Tak boleh apa? Tak boleh mengajar lagi. Mengajar ABC alif bata boleh lah, budak-budak tu. Jadi janganlah keluar universiti tu boleh baca alif bata ABC saja untuk budak kafir. Tak jadi lah. Boleh mengajar budak kafir berlambak orang boleh jadi budak kafir. Mengajar budak kafir tu berlambak banyak orang lagi. Nak tanggung fardu kifayah ni seorang dua belum tentu nak boleh cari ni. Jadi kita kena mengaji bagi sampai bolehlah tahap-tahap lepas fardu kifayah orang. Ni takat nak jadi guru kapur, orang lain boleh. Takat nak jadi tu imam orang lain boleh. Banyak tu imam dah. Tu imam hak tak betul dah, semua boleh ada. Semua jadi tu imam. Tapi nak jadi orang penanggung fardu kifayah ni, sakit. Kena sakit dulu lah, kena korban diri. Tu pun orang tak menghargai akan dia. Orang hargai ingat. Jadi kalau nak boleh mengajar tu,
Boleh sampai tahap boleh rujuk kitab sendiri. Bukan sekadar dobit je. Tak kisahlah mengaji tu 500 guru ke 1000 guru ke, tak boleh. Dia kena boleh mustaqil. Kita pernah jumpa ada orang mengajak Sabilal. Silap. Dia mengaji dengan 5-6 guru dah tu. Silap dia urai tu. Nak kata lagu mana? Tu. Nak kata dia tak mengaji, ngaji dengan orang guru lebih daripada 5 guru dia kata. Siap dakwa lebih daripada 5 guru. Dakwaan itu tak penting sebenarnya. Tak penting. Belajar tu sebab kita nak tahu. Dia belajar dengan guru ni sebab asal macam budak-budak baru nak ajak makan. Mak pak suap tu, suap. Kita pun kan. Sampai bila kita nak suruh suap? Lepas tu nanti kita dah masuk 4, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dah memai, kita boleh pegang macam-macam sendiri. Kan. Sampai sekarang makan dengan tangan. Sampai sekarang sehari boleh cari makan sendiri. Nak pergi sampai tahap tu lah. Bukan nak suap ya. Suap. Tok guru suruh nganga makan. Dah sampai bila lah 10 tahun ngaji tu? 10 tahun tak boleh dapat apa. Tu. Tak dapat apa 10 tahun itu. Duduk dakwa ngaji sana sini buat apa, tak dapat edah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Mana dia? Habis. Berapakah sifat pula soalan. Berapakah sifat darah haid itu? Tadi warna sendiri. Ni sifat darah haid pula. Tu. Bermula sifatnya sifat darah haid 4. Ada apa? Ada 4. Pertama, kasar. Tengok, kasar. Kalau kita baca bahasa Melayu, kasar. Kasar menatang apa pula kasar ni? Ada lembut ke lah darah tu? Darah kasar ni kasar macam kulit ke lah? Tu kata. Tu kena rujuk kita Arab. Tak faham sini. Rujuk kita Arab sekali. Rujuk kita Arab tu maksudnya ialah apa ya? Pekat. Bahasa kita pekat tak panggil kasar. Pekat. Pekat lawannya cair. Okey, pekat. Jadi darah tersebut pekat antaranya. Okey, pekat ni nak kata lagu mana pekat ni? Pekat ni ialah semua darah tu kalau setompok tu keluar, semua darah tu pekat belaka, baru dia panggil pekat. Bukan. Silap. Kalau dalam setompok darah tu ada cair, ada pekat, hukum dia pekat. Begitu nak kata. Macam tadi macam warna tu. Tak dikatakan cair, melainkan semuanya cair. Gitu. Kalau ada cair sebahagian, pekat sebahagian, maka hukum dia pekat. Gitu Pekat ni pekat lah. Takkan tak faham pekat, nak tahu. Ada orang kata gini, pekat itu mesti ada jisim, mesti bertokor. Dok, gila bertokor. Tu. Pekat tu macam kari lah. Kari pekat dengan kari cerai tu petau mana tahu apa. Kari pekat tu kalau kita angkat tu, dia nak turun tu lambat. Pekat lah tu. Bukan nak turun kari tu jadi bertokor. Dok gitu. Tengoklah kita air mani. Air mani sifat dia ialah pekat. Takkan air mani tu bertokor pula. Jenuh nak keluar pada zakar tu. Sakit tu. Tu pun ada orang kata tu dobit mengaji. Tu kata bahaya. Kalau dobit mengaji, tak cek balik kitab, bahaya. Tak kisahlah mengaji dengan siapa-siapa pun. Ngaji ketuk pakir ke, tuk guru besar serban sampai ke arah ke. Kalau tak betul, tak betul. Gitu ya. Nak boleh sampai tahap nak ukur mana betul dan tak betul, itulah perlu pada malakatul ilm. Itulah yang kena. Ni belajar tak reti cara nak belajar, main belajar. Masuk kelas, masuk. Dia tak ada perancangan. Dalam tempoh 6 tahun universiti ni nak mengaji apa, nak bagi dapat malakah, tak ada. Jadi dia masuklah kelas apa yang ada. Masuk je. Ada daurah apa? Gi. Di sini, gi. Dah kali keluar tak apa. Tak mampu membina malakah tersebut. Tu yang pertama. Kedua, busuk. Busuk ni jelas lah. Busuk ni macam mana? Busuk sampah dengan busuk haid musyakkak. Beza. Busuk belaka tapi beza. Ketiga, tiada kasar dan tiada busuk. Mana?
Dia semata-mata warna saja, mana dia cair dan tidak busuk. Ha. Keempatnya kasar dan busuk. Oh, dia tu pekat dan busuk. Oh, teruk tu. Memang kuat tu. Kasar dan busuk ni lah paling kuat sekali. Paling kuat sekali. Paling kuat sekali. Okay? Pekat dan busuk paling kuat sekali. Pekat saja, busuk saja satu level yang sama, bawah pada pekat dan busuk. Tak pekat dan tak busuk, itu bawah lagi daripada pekat saja dengan busuk saja. Tu level dia. Soal, segala sifat yang empat itu, yang mana yang terlebih kuatnya darah? Daripada empat sifat tu, mana yang lebih kuat darah? Jawab. Bermula sifat yang terlebih kuatnya sifat itu, iaitu yang terlebih kuat, yang baunya, bau darah, busuk. Kemudian, yang tiada berbau busuk. Kemudian, yang kasar, iaitu pekat. Kemudian, yang tiada kasar, yakni tiada pekat. Muskil tak ni? Sangat-sangat muskil. Jawapan dia, sangat-sangat muskil. Kalau ikut kitab-kitab lain kena? Yang paling kuat ialah busuk dan pekat. Second, yang kedua, busuk sahaja atau pekat sahaja. Yang paling terakhir, tak busuk dan tak pekat. Seperti mana kita kata tadi. Semua kitab sebut begitu. Tapi macam mana Musannif sebut gini? Musannif mungkin ambil daripada kitab Al-Iqna'. Tengok kita kata. Macam mana nak mengajar kalau tak tahu kitab asal, kata apa? Kita nak tahu Musannif ambil pada mana ni? Kalau kita tengok kitab Iqna', dia menyatakan sifat yang kuat tu asing-asing. Dia tak sekali. Apa asing-asing? Okey, cair dengan pekat. Mana kuat? Pekat. Apa lagi? Apa tu? Busuk dengan tak busuk. Mana kuat? Busuk. Dia asing. Dia tak boom sekali. Kalau kitab lain dia boom sekali. Kalau boom sekali, jelas. Pekat dan busuk itu paling kuat. Pekat sahaja itu yang nombor 2. Busuk sahaja itu nombor 2. Tak busuk dan tak pekat itulah akhir sekali. Sini kalau kita Iqna' dia sebut gini ya. Bermula sifat yang terlebih kuatnya sifat iaitu yang baunya, bau darah tu busuk. Kemudian yang tiada berbau busuk. Noktah situ. Itu perbezaan yang pertama. Mana bau busuk lebih kuat daripada tak busuk. Kemudian ni istiqnaf. Kemudian ni istiqnah ayat baru, pembeza yang baru. Iaitu yang kasar, iaitu yang pekat. Kemudian yang tiada kasar. Yakni kasar, iaitu pekat, lebih kuat berbanding tak kasar. Noktah. Situ. Tu kitab Iqna'. Tu baru betul. Jadi walaupun kita tak belajar kitab ni, kita boleh tahu macam mana nak check. Mana ada dobek ni, tetap mengaji ni, mana ada orang baca kitab ni. Bukan tunggu dobek. Okey, gini. Kaedah orang nak mengajar ni bukan begini ya. Dia asalnya begini. Mengajilah sampai tahap boleh baca kitab gundul. Baca kitab gundul lah. Gundul tu makna gundul ni asal bahasa gundul ni bahasa Melayu ada makna bahasa kalau bahasa Indonesia tu makna kosong. Kosong ni makna tak ada baris. Boleh baca kitab tak ada baris. Jadi, okeylah tu waktu kita mengajilah. Bila kita mengajak ni pula, kita kan belajar waktu mengaji dulu ada dobek. Kita kena waktu bila mana kita mengajak, kita kena mengajak sampai tahap boleh mengajak kalau tak ada dobek pun boleh mengajak. Kalau tak ada dobek pun boleh mengajak. Tu boleh mengajak. Mana kitab kosong. Kalau contoh dia tak bawa main kitab, terlupa. Orang pun bagi kitab kosong. Dia boleh hurai. Tu orang boleh mengajak tu. Tapi kalau dia tertinggal kitab tu, orang bagi kitab kosong, dia dah ketar lagi ni. Dia dah ketak guni dah. Tu macam ni dobek pot dah. Habis Tu bergantung pada dobek. Tu level bawah lagi dia nak atas lagi. Sampai tahap tak ada dobek, dia buat dobek sendiri. Dia boleh buat dobek sendiri. Hak dobek penuh waktu dia mengaji, dia tak pakai langsung, dia pakai dobek dia sendiri. Kecuali ada muskil sikit, baru dia pergi check tengok ada ke tak. Kalau ada, dia pakai. Kalau tak ada, dia pergi check yang lain pula.
Boleh baca kitab kosong. Kitab botok, licin, tak ada apa dobik pun. Dia boleh baca perumperang. Situ. Kena sampai situ lah. Ataupun dobik pun dobik sendirilah. Sebelum dia mengajar tu, dia murajaah tu, dia dobik sendiri apa semua. Dia baca situ. Dia tidak bergantung pada dobik dia mengaji dia dulu. Tu kira hebat lah tu. Pergi sampai tahap dia tu. Tu Ni dia ambil ikna. Sin, adakah haid itu termesti, yakni mesti seyogia pada sekalian perempuan atau ghalibnya ghalib perempuan? Haid ni mesti kena pada semua perempuan ke? Bahkan jawabnya, bahkan ghalib perempuan juga. Hak ni dia panjang ni sampai ke sekali ada taklid Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra ni dia akan sebut dalam taklid tu lah. Bacalah. Ni last lah. Dia kata bahkan ghalib perempuan juga. Apa dia? Kebanyakan perempuan keluar haid. Makna sebahagian lagi tak keluar haid. Dan terkadang tiada datang sama sekali. Yang ni sama sekali haid. Seperti Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Nombor 1. Tengok dia kata apa. Diceritakan bahawasanya Sayyidatina Fatimah itu beranak ia Sayyidatina Fatimah pada waktu hilang syafaq yang merah. Tu maghrib. Hilang syafaq merah makna hilang waktu maghrib, habis waktu maghrib lah. Waktu maghrib syafaq merah. Dan suci ia Fatimah tu daripada nifas. Dia keluar nifas titik ya, suci. Dan mandi ia Fatimah lepas mandi dan sembahyang isyak ia Fatimah pada waktunya waktu isyak. Beranak sekejap, keluar darah sikit, suci dah. Mandi lah. Sebab tu nifas. Tu. Nifas dia pernah keluar, haid tak pernah keluar. Dan hanya tiada haid ia Fatimah. Sebab apa? Ni kerana ni, lepas pada kerana ni, ini qila. Qala ba'dul ulama, qala ba'dul riwayah. Riwayat ni carilah dalam kitab fiqh, tak ada melainkan dalam Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna'. Tengok dia boleh cari sumber. Kita tengok mana cerita ni dia ambil. Kita kena cari kitab Arab. Dia tidak boleh bergantung pada dobik saja. Kalau dobik pun belum tentu Tok Guru bagi tahu ni asal kitab ni ambil pada mana. Tak ada, belum tentu. Jadi kita kena begitu. Ni asal ambil pada mana ni? Ni ambil pada Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna'. Mana ada asal lah. Lepas tu, sahih ke tak tu, kritik lain pula. Gitu. Tapi, jadi ni dia panggil qila. Bila qila ni panggil sighatut tamrid. Sighatut tamrid ni mana tidak jazam lah. Qila. Ada riwayat begitu. Ada riwayat kata gini. Kerana apa? Kerana asal kejadian Sayyidatina Fatimah daripada tufah, iaitu buah apple. Syurga. Kok mana pula? Kerana Nabi SAW masuk ia Nabi ke dalam syurga pada malam Mi'raj. Maka tatkala Nabi hendak keluar lepas tu memberi akan Nabi oleh Ridwan. Malaikat Ridwan, syurga tu lah. Satu buah tufah, satu buah apple. Adalah bau buah tufah terlebih harum daripada kasturi. Dan terlebih lembut daripada dadih. Dadih yogurt tu. Macam mana tu Dan terlebih manis daripada madu. Maka tatkala makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa kekuatan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mesra, yakni larut kekuatan itu di seluruh anggota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjimak ia Nabi akan Siti Khadijah, maka berbau daripada Nabi itu kasturi dan bercahaya-cahaya ia. Bukan. Maka berbau daripada hasil jimak dengan Khadijah, itu anak dia tu lah. Kasturi dan bercahaya-cahaya ia. Apa nama tu? Bercahaya-cahaya ia.
Iya ni, iya mana? Cek balik ni. Tu. Iya Nabi ke Fatimah tu? Tu kena cek balik tu. Kita cek semula tu. Balik domain mana tu? Tu dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi. Jadi dia makan buah apple tu, hasil mesra larut habis. Jadi ubat kuat ah. Tu. Lepas tu Nabi SAW pun bersetubuh dengan Khadijah. Maka keluarlah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Tu qila. Maka sebab itulah dia tak ada keluar darah haid. Sebab orang-orang di syurga semua tidak haid belaka. Keadaan-keadaan di syurga semua tak ada dah haid-haid ni. Najis-najis, hadas-hadas pun tak ada dah. Tu ni. Jadi ni qila dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi 'alal Iqna'. Habis selesai. Bilakah masanya perempuan itu putus asa daripada haid? Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambung pula pada esok malam insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.